Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi kembali semula bersama dengan saya Raifah Zulkifli. Dan pastinya setiap Rabu kita bawa kepada anda Beyond Boundaries. Kita ada mentor perniagaan kita. Siapa lagi? Cik Syafari Hamzah. Saya ke Syasha. Waalaikumsalam. Hari ni 29 Syawal. Hari ni, 29 Syawal. Mana ketupat kita tu? Ingat dah raya dah ini. Belum lagi. Belum lagi. Okey, baik, dan pastinya setiap minggu Cik Aisyah akan bawakan tetamu-tetamu yang akan menampilkan dengan pelbagai jenis perniagaan. Kita pernah berbicara berkaitan dengan stem cell. Kan. Wow. Saya ingat juga Mr. Patrick. Kemudian kita bicara berkaitan dengan college terbang-terbang tu. Yes. Kan. Aviation dengan Captain Manan. Yes, lepas tu kita berbicara berkaitan dengan pelancongan pun sudah. Ada. Tapi kali ini kita nak berbicara berkaitan dengan ambulans. Yes. Ini lain sikit. Ini saya suka sebab saya selalu geram orang tak nak ke tepi bila-bila lalu. Jadi kita bawakan Dr. Abdul Salim Haji Said Muhammad, pengarah urusan Mahamas Medic Services dan Berhad. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam. Saya ni sakit Doktor. Sakit. Sepatutnya tak boleh duduk kat sini. Oh, kau sakit tak boleh duduk? Saya sakit hati Doktor. Sebab Sakit hati. Bersendirian. Oh, bersendirian. Ini pun pengalaman saya pertama ni. Tengok orang berduduk sendiri dalam sendiri kita boleh. Okey, Cik Aisyah, sebelum kita nak teruskan dengan doktor sendiri, mungkin Cik Aisyah nak kongsikan sikit lah. Kenapa pilih doktor untuk sesama kita, Dr. Salim ni? Okey. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pendengar di luar sana. Ambulans satu bidang yang pada saya lain pada yang lain sikit lah. Saya pun dulu tak tahu bahawa there is a business within this industry, ambulance industry. Mungkin kebanyakan orang pun tak tahu. Pagi ni saja dalam on the way ke Bernama ni, saya nampak 2 ambulans. So betapa pentingnya ambulans. Tapi pada pengetahuan saya dulu, ambulans ni mungkin milik kerajaan saja, milik hospital. Kita tak tahu bahawa there is a private entity yang provides ambulance. So I think I met Dr. Salim ni dah daripada tahun 2006 lagi. Ya, betul. 2006. He was my client. Masa di bank dulu dan started with 2 ambulance. Now dia dah ada 25 ambulance. Dan syarikat Mahamas Medic ni merupakan provider ambulance terbesar di Malaysia setakat ni. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala. Setakat ni. So that's good, right? And then business juga lain daripada yang lain. Kalau talking about transport, kita fikir bus, kita fikir lori, taxi dan sebagainya. Tak fikir about ambulance. So hari ni saya bawa untuk Dr. Salim berkongsi sendiri macam mana business ambulance tu. Dia punya cabaran, dia punya peluang dan sebagainya. So agak menarik pada saya. Suatu yang lain. Saya memang nak tahu juga, doktor memang doktor kesihatan ataupun macam mana? Doktor PhD ke? Doktor PhD. Doktor PhD. Okey, macam mana doktor boleh terlibat dengan ambulans ni? Ada pengalaman sampai susah dapat ambulans, kita beli ambulans sendiri? Tak macam mana? Bukan, yang ni secara jujurnya yang ni yang saya masuk ni ada sebagai accident sajalah. Okey, saya tak sengaja. Bukan accident ke? Bukan doktor accident. Bukan saya tak sengaja maksudnya. Saya tidak sengaja lah itu yang saya maksudkan. Okey. Sebab saya pernah kerja di NGO yang berorientasikan ambulance. So selama dekat 2 tahun, lepas tu setahun dekat private sector. Dan memang saya ada minat. Lepas tu sebenarnya kita nak buat perniagaan penyewaan oksigen mula-mula. Oksigen saja. Sebab kita nampak ada market lah masa tu. So dapat peluang nak ada orang nak jual ambulans. Sebiji masa tu lah? Sebiji je lah. Sebiji itu pun kita tersilap beli jenama dia, jenama Inacom. Banyaklah sangat tersadai dekat breakdown di tepi-tepi jalan. Tapi itulah permulaan kitanya masuk dalam bidang ambulans ni. So then slowly we gradually increase lah the fleet. Kita nampak kita buat something different. So we try to improve the business lah. Itu tahun berapa doktor masa yang accident macam diorang nak jual beli macam tu? Tak ada itu masa tu saya tu start tahun bisnes berapa? ni 2004. Ini tahun ni genap lah 15 tahun saya buat bisnes ni. Doktor nampak macam 23 tahun bisnes dah 15 tahun. Kan? Nampak muda. Saya jumpa je Syafari pun dia cakap macam tu juga. Sama Muka boyish tu. Kenapa tiru saya punya kata-kata? Saya dulu.
Tak adalah. Okey. Bendanya kita start daripada 2004. 2004 dengan satu ambulans tu. Masa tu tak banyak, tak ramai seperti sekarang. Sekarang ni na'udzubillah. Sampai na'udzubillah ni. Dah tak boleh kira dah berapa ramai yang ada dekat luar ni. So masa tu kita dapat satu pun, kita alhamdulillah sebab tu kita dapat meningkatkan fleet kita, bisnes kita. Alhamdulillah. Dan banyak sepanjang 15 tahun sekarang dah ada berapa biji ambulans dah? Sekarang kita ada 25. Yang 25 ni pun kalau kita tengok dalam jangka masa 15 tahun ni, ada satu ketiga kita ada sampai 30 lebih ambulans. Okey. Masa tu kita guna pakai konsep beli yang second hand ambulance. So lepas tu bila kita tampak benda tu tak membantu kita, selalu breakdown all these things. Then 2014 masa buat 10 tahun anniversary tu, kita sebelum tu kita jual semua. Saya ambil pendekatan untuk jual semua ambulans second hand. Semua second hand lah. Semua yang second hand tu je yang ada banyak problematik semua tu. Dan buat balik pinjaman, dan SME memang perlu direspek lah. Daripada zaman Cik Ashraf Hari dulu. Memang dia menaruh kepercayaan kepada syarikat kita lah. So dia daripada mula-mula dia bagi 2 ambulans. Lepas tu dia bagi 5 ambulans. Lepas tu sekarang yang terbaru ni dengan 6 ambulans lah. So kita ambil 15 ambulans baru one shot. Oh wow, tepuk tangan lah. Okey. Terima kasih. Doktor, tapi saya nak tahu juga dari segi bila kita cakap ambulans sebelum ni ada rungutan. Contohnya kata ambil pesakit tapi bahan kat dalam tu, barang-barang kat dalam tu mungkin ada yang tak lengkap kan, ada yang kata tak sempat nak stok oksigen. Kita tak faham, kita tak tahu apa benda anak-anak kecil yang ada kat dalam ambulans tu. Mungkin doktor boleh ceritakan dengan kita bila kita buka je pintu ambulans tu, apa yang ada secara keseluruhannya dekat dalam tu. Itu tertakluk kepada ambulans. Sekarang ni dilabelkan sebagai type A, type B, type C ambulans. Ada type juga. Type A tu is very comprehensive lah. Dia ada macam-macam, dia ada macam portable ventilator pun akan ada. Suction ada, monitor ada, macam-macam barang akan ada dalam tu lah. Kalau you tengok kebanyakannya ambulans type A ni diguna pakai oleh kerajaan. Sebab kalau ikutkan, kalau macam saya ada 25 ambulans, saya tak boleh lengkapkan 25 ambulans dengan type A sebab it's very very costly. It's very costly and kita kena tengok juga ROI dia. Masyarakat berkira walaupun in time of emergency pun dia nak bagi lagi. So ambulans syarikat type O. Type B dengan type A. Saya ada dua dalam ada type A. Kena ada juga sebab ikut keperluan dan permintaan. So bila ada mereka minta, yang kita akan bagi type A. Dan seperti semua ambulans type A ke type B ke type C kena wajib ada barang-barang asas. Seperti oksigen kena ada, stretcher kena ada, ataupun keperluan untuk MVA accident tu, kes-kes accident dia kena ada cervical collar, dia kena ada spinal board, head immobilizer, so all these things. These are the important things compulsory kena ada lah. Okey, bila kita ada ambulans, kita juga kena ada pembantu perubatan kat situ. Kan takkan kita tiba datang tukang angkat je, netizen mana tahu. Jadi maksudnya berapa ramai pula pekerja-pekerja doktor yang boleh membantu dari segi perawatan untuk first phase tu kan, yang untuk awal tu. Bila saya 2004 saya buat bisnes ni, dan saya memang ada sedikit pengalaman bekerja dekat NGO dengan private. So bila saya buat banyak penambahbaikan. Okay, daripada penambahbaikan tu along the way lot of things I have done lah. So one of it is 2005-2006 kalau tak silap saya ada buat satu MOU dengan masa tu master skill dengan masa yang banyak mengeluarkan graduan-graduan jururawat. So saya ada buat MOU dan saya guna pakai all these graduan pembantu perubatan ataupun jururawat. Mereka ni are well qualified. So dalam ambulans adalah? Ada, yes. Mestilah ada Cik Ashraf, kalau tak siapa pula nak selamatkan. Itulah, siapa yang nak pergi yang kalau kena high tech nak pump semua. Okey, satu bantu perubatan. Yang kedua saya nak tahu berkaitan dengan pemandu ambulans. Sebab saya rasa pemandu ambulans ni pun antara orang yang hebat. Sebab dia boleh menyelit-nyelit. Itulah kereta masa jam. Saya pernah kemalangan, saya accident tapi tidak apa-apa lah accident. Sebab kereta depan saya tu dia tak nak ke tepi untuk bagi laluan kepada ambulans. So, kita expect bila ambulans nak lalu semua orang akan ke tepi kan. So, saya ke tepi, dia tak ke tepi, dang. Saya kat situ. Saya geram. Tapi nak tahu juga dari segi pemandu, bagaimana memilih pemandu ambulans. Dia kena orang yang hati kering saya rasa. Ke Formula 1 pemandu. Tak adalah puan. Tapi
selalunya kriteria tak banyak lah. Sebab dia pulang balik kepada mereka yang pegang steering. Mereka kena ada budi bicara mereka lah. Bila masa mereka nak perlu bawa laju. Tapi kita memang sentiasa mengingatkan mereka. Okey, agar memandu berhemah. Tapi kadang-kadang ni mereka ni suka hati je bila dah dapat saya. Ni saya terus terang lah ni. Saya nak cakap driver saya ni bagus. Driver lain ni tak bagus. Kadang-kadang jadi. So benda ni memang terpulang kepada mereka yang bawa ambulans. So mereka kena tahu bila dan macam mana. Tapi selit menyelit ni ada yang pandai, ada yang tak pandai. Not everybody are good. Ada yang tak pandai tu kita boleh tengok lah. Dia takkan selit. Dia akan pakai siren, dia akan ikut jalan dia je. Yang dah pandai sikit dah beberapa tahun kerja dalam bahagian ambulans. Dia pandai lah, dia selit-selit tu. Tapi dia kena skills tu dia akan improve lah. Yes. Akan diajar oleh sini-sini mereka lah macam mana nak selit. Okey. Untuk 25 buah ambulans ni berada di seluruh negara ataupun hanya di negeri-negeri tertentu? Setakat tak, kita ada dekat kita sajalah, dekat HQ kita je lah, dekat Bukit Beruntung lah. Tapi kita cover satu Malaysia lah. Kita cover satu Malaysia tapi kita tak buka cawangan. Tak ada cawangan. Maksudnya kalau misalnya Johor nak bawa orang datang KL, so pergi Johor dan pergi KL macam gitu. Itu yang diguna pakai oleh semua semua pengendali perkhidmatan ni. Tapi saya berani jugalah pada 2007 kalau tak silap saya buka cawangan dekat Penang. Okay. First cawangan. Di mana pioneer saya pun tak pernah buat. Okay, saya buat. Tapi masalahnya kita tak dapat sokongan daripada staff lah. Itu masalahnya. Sebab benda nak pemantauan tu kena kuat lah. Kena jauh. Lepas tu saya buka dekat Melaka. Pun tak jadi juga. Bertahan setahun je. Okay. Maksudnya bukan mudah benda ni. Susah. Cik Aisyah, saya sebenarnya tak dia bukanlah tak terfikir. Dia macam ni tau. Macam Cik Aisyah sebut, kita ingat ambulans tu bilik hospital. Kemudian beberapa badan beruniform yang lain. Dan tak tahu pun ada ambulans swasta macam gini. Betul. So setakat Cik Aisyah bersama dengan bank dulu memang dah ada ataupun baru-baru ni je industri ni muncul? Pada masa tu tak banyak. Tak tahu pun ada. Masa dia datang tu benda pun ni nak buat tak terfikir ada private yang buat ambulans. Tapi setelah tengok dia punya keseluruhan paper tu, kita nampak ada keperluan. Tu yang penting demand tu ada. So situlah bila ada demand, mana ada supply. Situlah kita start bantu syarikat. Cuma dari segi modus operandi syarikat ni, sebab itu penting. Pendengar mungkin tak faham macam manakah syarikat beroperasi sebenarnya. Dan mereka juga nak tahu kan mengapa boleh ada banyak sangat ambulans. Betul. Padahal ada yang tak tahu, ada yang nak tahu. Okey. Sebenarnya perkhidmatan ambulans ni terbahagi kepada beberapa segmen. Okey. Satu ialah seperti yang ramai yang tahu ialah tradisional sebagai pemindahan pesakit ataupun mangsa kemalangan. Itu memang semua orang tahu mengenai perkhidmatan ni. Lepas tu sekarang yang baru ni adalah bukan baru, dalam 20 tahun ni kita boleh tengok ambulans ni diguna pakai untuk semua kebanyakan event-event. Okey, event-event pun sekarang dah jadi banyak. Dah jadi banyak dah. Pelbagai jenis event yang ambulans. Dia ada macam Sepang, SIC, F1. Lepas tu saya cakap sukan lah. Okey, apa jenis sukan ke, maraton ke, conference, larian, maraton. Banyak dia orang dah guna pakai. Sebab daripada kita yang dapat permohonan ni, kadang-kadang kita tengok benda tu tak ada keperluan sebenarnya. Tapi the cautious is there. The awareness is there. Maksudnya setiap kali contoh ada maraton, diperlukan ambulans. Maraton. Untuk emergency cases. Yes. Alright. Sebab kadang-kadang maraton dipakai sampai 11 ambulans, 12 ambulans. Saya masih panel dengan untuk Putrajaya Night Marathon. Okay. Dia kurang-kurang dia akan pakai dengan 14 ambulans setiap tahun. So, satu event tu. Lepas tu satu segmen adalah untuk penyewaan ambulans kepada syarikat-syarikat pembinaan. Okey, mereka nak untuk orang cakap high risk constructions. So for that it is compulsory under the regulations they should have the ambulance. So dia akan hire the ambulance. So itu yang terbahaginya ambulans pengguna pakaian ambulans. Di situlah demand. Demand tu ada. Okey.
Baik, lepas tu nak tahu juga dari segi cabarannya. Sebab tadi kita kata memang tak jangka, unexpected punya perniagaan kan. Jadi mungkin cabarannya tu berbeza dengan cabaran-cabaran yang lain. Tapi setiap hari ada orang sakit. Dia macam mana rasanya? Cabarannya banyak. Cabarannya memang amat banyak. Sebab benda ni kita daripada, kalau kita nak cakap benda pasal perkhidmatan ambulans ni, dia seperti saya sembang dengan Cik Ashraf tadi pun. Benda ni tak boleh, tak cukup masa kalau nak sembang pasal ni. Cabaran ni tu, cabaran dengan punya perkhidmatan ni. Banyak sangat takut kita. Sebab yang orang yang duduk dalam bisnes itu je yang faham. tahu apa yang masalahnya tu kan, cabaran dia semua. Cabarannya dia ada internal and external. Internal tu daripada segi pengurus takbir. Yang keduanya pengurus takbir pun ada dua. Lagi satu daripada segi pentadbiran. Lagi satu daripada operasi. Dari operasi pula kita kena tengok daripada segi pemandu, daripada segi yang medical staff, perjalanan operasi harian, lepas tu kenderaan, peralatan dalam kenderaan. Itu semua cabaran lah. Sebab nak monitor all these things. Okay. Lepas tu luaran pula. Luaran dengan pesaing-pesaing yang tumbuh seperti cendawan. Lepas tu tak ada yang ada control governance this industry. So lepas tu alga. So alga pun satu mainkan peranan. Lepas tu pengiktirafan daripada syarikat-syarikat korporat. So benda ni banyak. Kita nak perhalusi satu-satu ni memang payah. Tapi cabarannya kalau secara generalnya ada yang boleh ditangani, ada yang susah nak ditangani. Bukan tak boleh, susah nak ditangani, itu aja. So adalah akibat perlawanan harga tu adalah. Ada. Saya ramai yang tak suka saya. So itu ini saya kena cakap umum lah. Sebab harga saya memang murah daripada dulu. Saya buat murah. So they don't like me in the beginning, but I don't know now how's their perception lah. Okay, tapi kalau sebut tentang harga, nak tahu juga sebenarnya macam mana kira kos kalau macam contohlah daripada Cerdas ke hospital di Jalan Pahang contohnya. Berapa Bulan Pahang tu? Berapa harga? Sekarang dulu dia ada macam random harga yang kita buat lah sebenarnya. Sebab dia lain agensi, lain syarikat, dia ada cara lain dia orang kira. Tapi kita ada satu pengkiraan dalam yang kita set dalam sistem. Di mana bila pemanggil tu buat permohonan permintaan untuk ambulans, then we see the distance lah. So based on kilometer? Based on the kilometer. Okay. So berapa kalau boleh tahu? Tak, kalau macam jarak yang dia cakap tu saya ingat dalam 200 macam tu. RM200 untuk dalam 20 km? Mungkin dalam lingkungan tu okey tu. Maksudnya 1 km RM10 lah lebih kurang. Kena bajet. Kau semua kena bajet. Semua kena bajet kan, tak boleh mahal lah. Okey, Cik Ashraf, kalau perniagaan-perniagaan seperti ini kan, dengan pengalaman Cik Ashraf sendiri, maksudnya benda-benda yang kita tak expect, ini yang kita katakan, kalau kita belajar awal dulu, idea yang lain dari yang lain lah. Betul. Tapi dia punya cabaran tu macam doktor sebut, dia memang berbeza juga dengan orang lain. Kita susah nak tengok macam nak atasi sebagainya. Jadi kalau macam saya, tiba nak buatlah bisnes yang pelik-pelik macam gini, apa yang saya kena persiapan ni? Banyaklah, tapi antaranya pada saya adalah planning kita lah. Planning peringkat awal tu, kalau boleh kita punya planning tu biar hampir-hampir tepat. Kita cuba untuk mendapat tempat. Contohnya nak buat ambulans, pada peringkat awal tu sepatutnya kita dah kaji bahawa pesaing akan ada. Right, pesaing ada. So harga kita sekarang berapa, bila pesaing berapa, so kita kena dah plot perkara-perkara tersebut dalam kita punya katalah 5 years punya planning. Right, kita kena ada dari peringkat awal lagi. Right? Kadang-kadang memang kita tak nampak masalah tu akan timbul, tapi kita akan harus cuba sedaya upaya untuk menjangkakan antara perkara-perkara yang akan berlaku. Contohnya mungkin event-event daripada pihak kerajaan, berapa banyak event yang kita boleh masuk, berapa banyak macam tadi maraton yang ada di Malaysia. So benda-benda macam tu kita kena kaji daripada awal. And then kita try jangkaan. So jangkaan kita kalau boleh setepat yang mungkin lah. Walaupun banyak isu-isu kadang-kadang timbul yang di luar jangkaan pun. Itu kita kena, tak boleh buat apalah. Kita have to face the problem, right? Try to solve it lah. And the good thing is, yang saya bincang dengan doktor tadi, you have to be creative. Sebab dalam persaingan, kalau nak lawan dengan pesaing, the best way is to be creative. Maksudnya you create something new. So basically you tak direct bersaing. You ada something new.
Apa yang kreatif kalau ambulans ni? Macam Dr. Salim pun banyak dia dah improve dalam bidang ambulans dia. Kalau boleh share Dr. Ya. Banyaklah yang saya buat tu. Contohnya ialah apa nama dia? First is kita buat rebranding ambulance. Okay. Rebranding ambulance tu maksudnya kita first one to repaint the total body of the ambulance dengan warna kita iaitu merah. Ya. Betul. Then everybody start to have their own colours lah. Sebelum tu semua putih kan? Dulu kalau kita tengok putih dia stripe saja berbeza-beza. Lepas kita buat semua buat. Sama juga dengan uniform. Kita buat uniform merah. So kita nak ada kelainan lah. That's what Encik Ashraf pun cakap kan. Kita buat creativity tu. Banyak yang kita cuba buat. Macam kita ada toll free, kita ada satu dedicated call center. But mostly kalau you see in the private sectors, the bosses sometimes they hold the phone. Macam kita ni kita ada dedicated call center, kita ada dedicated administration team, operation team, dan kita cuba ada ISO sebelum ni. Kita yang pertama lah dalam industri ambulans swasta ni ada ISO. So ini semua kelainan yang saya buat. Okey, tapi kan kalau kita tengok, yelah kita tak boleh nak puas hati semua orang Cik Aisyah, Dr. Salim kadang-kadang kita terima juga komplain contohnya berkaitan dengan pemandu. Contoh, sebab dia melibatkan tenaga manusia. Kalau van tu kita boleh repair, kita boleh cantikkan, kita boleh letak semua benda-benda yang perlu. Tapi melibatkan manusia ni, contohnya kalau kita dapat komplain berkaitan dengan pemandu yang mandu berbahaya, langgar orang dan sebagainya, macam mana doktor mengatasi situasi tu? Sebab manusia dengan manusia ni dia lain sikit. Itu yang saya selalu cakap dengan staf saya pun. Kita ni bekerja dengan manusia. Manusia ni bukan saya dengan driver saja. Yang pengadu pun manusia. Mangsa pun manusia. Yang sakit pun manusia juga. Semuanya manusia. Yang sakit dah banyak-banyak kena. Kadang-kadang susah. Sebab saya macam ni aje lah. Kalau ada komplain datang daripada publik yang menyatakan dia drive relaxedly ke ataupun dia pakai siren ke, yang selalu saya dapat komplain dia orang pakai siren. Padahal tak ada pesakit. Itu sampai kena faham lah. Umum kena faham, masyarakat kena faham. Dia ada dua jenis pakai siren. Satu dengan pesakit. Sebab tu yang selalu dia orang komplain tu dia cakap tak ada pesakit. Yalah, dia baru nak ambil. So dia kena faham benda tu. Masyarakat kena faham. Masa nak pergi ambil pesakit pun kena pakai siren juga. Masa nak hantar pesakit ke hospital pun kena pakai siren. Tapi secara yang ni saya cakap aja dengan semua pengadu, mereka boleh follow the ambulance. If they are not satisfied, follow the ambulance. Kalau tangkap dia. Sebab kita sebagai majikan, saya dah bagi latihan dan amaran. Semua saya boleh buat. Saya nak pergi ke tahap mana lagi? Takkan saya nak follow dia orang. Saya ada 25 ambulans. Dan supervisor saya dan manager saya semua mereka selalu menegur mereka. Ini masalahnya seperti kata ni, kita kerja dengan manusia kan. Ada perasaan, ada keinginan. Semua ada. So dia orang nak buat macam tu lah. So kita cuba kontrol lah benda tu. Setiap kali kita dapat komplain tu, kita cuba atasi komplain tu dengan memberikan amaran. Dan ada masanya pula saya buang pekerja. The good thing is in the private is we have the hiring and firing power. So kita payah nak melalui banyak proses. Doktor, just ingat, kadang-kadang ambulans tu dia pasang lampu je. Dia tak ada bunyi siren. Kadang-kadang tu bunyi siren dengan lampu. So apa beza dia? Tak, dia lampu ni macam contohnya itu sebagai amaran. Itu saja. Macam lampu isyarat kan. Kita ada hijau, kuning, merah. So kuning tu berarti right to stop. So ambulans? Kan? Merah tu maksudnya mungkin dia orang balik daripada kes ataupun because it's an emergency vehicle. Anytime they can on the siren. When they got a call or when there is accidents in front of what. So they want to respond. So dia boleh immediately on the siren. Yelah, masa kalau lampu saja apa maksud dia? Yelah, lampu sebagai orang cakap apa? The vehicle is on move lah. Lebih kurang. The vehicle is on move. So anytime they can use a siren. It's that means emergency vehicle on the road. Macam tu. Okay. Emergency vehicle on the road ada lampu. Macam bomber pun dia emergency, pergi dia tekan siren. Okay. Sekarang kita tahu kalau tak perasan dia berhorn terkejut kita. Sebab consider polis, bomber, all the emergency vehicles, dia habis kes ke ataupun apa, dia orang pakai lampu. Sebab it is emergency vehicle. When it's an emergency vehicle, it's good that they on the light or when they're on the road. Dah ada kes dekat yang banyak dekat highway contohnya. Emergency lane.
Bila kereta queue masuk potong lane kecermasan, ambulans tak boleh lalu. Itu saya tak boleh komen lah. Betul. Ya. Masalah. Itu orang yang berhak boleh komen. Okey, baik. Mahal ke doktor barang yang kat dalam ambulans tu? Kelengkapan tu? Mahal. Memang mahal. Mahal, Peralatan medikal ni memang mahal. Tapi ada option lah sekarang. Okay. Kita ada pilihan yang mana kita nak pakai. Nak cakap kita nak pakai macam A-type ambulance, B-type ambulance kan. So kita boleh adakan dengan barang yang moderate level lah. Not to say that you should have very high quality, but you still can have a moderate. Don't go to the lowest lah. Don't go to the lowest. You still can have a moderate level punya peralatan pun. Memang boleh diguna pakai. Secara puratanya sebiji ambulans berapa ringgit? Kalau soalan kita kan macam habis doktor kena pergi kanan tanya. Biasa lah. Kena terima kan. Kalau dah setuju tu kena terima lah. Dia kurang-kurang pun dalam 200,000. Itu paling kurang lah. Dengan van sekali lah. Dengan van sekali. Kelengkapan semua lah. Kelengkapan tu saya maksudkan yang basic lah. Bukan yang kena ada extra equipment lah. Paling kurang lah 200,000 kan. Paling kurang 200,000. 200,000 ke atas Kalau itu 25 biji lah. kira lah sendiri. Kira Cik Ashraf apa? Kalkulator. Tak apalah. Itu semua dapat sokongan daripada bank-bank kan. So kita dapat buat. Kalau tak ada mereka sokong kita pun tak dapat buat. Tapi alhamdulillah dengan kepercayaan diberikan, so saya pun dah hampir dah nak selesaikan dengan apa nama dia, Encik Syafari dulu memang ada SME Bank, banyak dia membantu saya. Memberi kepercayaan, itu yang penting. Okey. Baik, tuan-tuan baru dengar kami, kita bersama kami tentang perniagaan kita Encik Syafari Hamzah, dan juga kita ada Dr. Abdul Salim Haji Said Mohamad, pengarah urusan Mahamas Medic Services dan Berhad. Kita bicara berkaitan dengan perkhidmatan ambulans. Okey, kita tahu dah mahal Cik Hasham, paling murah 200,000. Kita boleh dapat sebiji rumah lah kalau untuk saya yang tak ada rumah lagi ni. Kereta BMW. Mungkin boleh tidur je dalam ambulans. Okey, berapa lama nak dapat balik keuntungan? Kalau lah ada yang terasa macam nak try lah Doktor, berapa lama boleh dapat balik keuntungan? Ke belum lagi? Dah 15 tahun belum lagi ni, hutang lagi. Memang hutang lagi. Tapi masalahnya kita tengok kita punya perniagaan kita lah. Maju setakat mana bang. Kan? Walaupun saya ada 25 pun kalau every day is on the road, then you are making money lah. Kalau ada yang idle dekat office, tak ada lah. So nak jangkakan pulangan tu, dia kena tengok daripada yang saya cakap 4 jenis segmen tu. Kalau you dapat macam kontrak, okay. Kalau you nak harapkan transfer cases, so you have to have a frequent case. So kalau you kena ada 25, kalau contoh 25 ambulans, satu hari dah kena ada berapa kes untuk dapatkan pulangan, lepas tu dia ada kos. Ini satu perniagaan yang mahal. Perniagaan yang mahal. Sebab kos dia tinggi. Cost of service dia tinggi. Sebab you kena ada vehicle, you kena ada pemandu, you kena ada nurse, you kena ada peralatan, you kena ada operasi. So ini memang satu kos yang tinggi. Sebab itu kalau kita tengok sekarang ni, yang saya cakap macam cendawan ni semua tu, mereka mengambil pendekatan beli van second hand aja, ambulans second hand yang dilupuskan oleh kerajaan, kementerian ke ataupun apa-apa. So kos mereka amat rendah. Amat rendah. So mereka tak ada liability nak bayar bank apa ni. So dia orang start up dengan ambulans macam ni. Tapi masalah dia dari segi maintenance pula. Saya pun kurang faham macam mana mereka buat. Tapi kita yang pernah buat ni kita tahulah kos ni memang tinggi lah. Kos ni memang tinggi, tapi breakdown dia kadang-kadang. Tapi nak dapat return dia tu memang kadang-kadang lambat, kadang-kadang cepat lah. Itu tertakluk macam mana kita buat business plan kita lah. Kalau kita dapat potential customers, then it's good lah. Where you can park the ambulance, you can get monthly. Then okay, saya nak tanya, dah sebenarnya 15 tahun, bila kita buat perniagaan, kadang-kadang kita tak terlepas juga daripada perkara-perkara melibatkan CSR. Pernah tak macam orang telefon nak ambulans, kemudian dia tak ada duit nak bayar dan sebagainya? Ada tak? Biasa itu memang berlaku. Dan saya sendiri pun bagi. Tanpa orang minta pun saya bagi. Orang minta pun saya bagi. Sebab this is close to my heart lah. Sebab itu kita ambil pendekatan. Bila kita sekarang ni, bila kita nak mula beli ambulans baru ni, ambulans lama, kita buat apa? Kita dah jangka dalam 6 tahun, 7 tahun ke 8 tahun usia ambulans tu, kita convert jadi van jenazah.
Dan kita bagi kat masjid dan surau. Alhamdulillah. So kita return balik kepada masyarakat lah. Dan saya rehatkan ambulans yang berjasa untuk saya. Itu cara dia. Bagus tu, van jenazah. Van jenazah Baru ni saya bagi 2 ambulans. 2 van jenazah. Maksudnya yelah kita bukan hanya mengejar keuntungan semata-mata tapi tapi dalam pada kita punya rezeki tu ada rezeki orang lain yang terselit. Kita tak tahu. Betul. Bila boleh rasa naik ambulans? Saya tak pernah naik ambulans. Tapi kan tahu tak, saya mungkin nak kongsi sikit lah. Ayah saya dia guru kan, dia mengajar. Dia tiba-tiba sakit jantung. Okay, jantung naik ambulans. Ingatkan naik ambulans nak pergi hospital tu, jantung dia akan berdegup dengan lebih perlahan. Tidak ya, lebih laju. Dia kata sangat takut naik ambulans. Dia memang situasi biasa. Cik Aisyah pernah try naik? Saya pernah. Tapi pernah? bukan ambulans ni lain. Lain. Saya pernah naik hantar arwah mak saya hospital. Arwah bapak saya. Memang laju dia buat. Laju kan? Saya ingat bukan sakit, saya pun sakit. Tapi dia bukan benda yang ni orang yang bawa ambulans memang hebat tau. Saya boleh katakan memang sangat hebat. Okey. Ini satu perkhidmatan yang noble. Kalau betul. selepas saya masuk, saya buat beberapa tahun ni, saya nampak banyak benda kelebihan. Sebab banyak ramai yang mendoakan untuk kita. Ya betul. Kepada kita, berterima kasih kepada kita. Terima kasih. So dan terima kasih itulah yang orang cakap apa yang paling penting saya. Sebab itu saya beritahu kat staff saya pun bila diorang charge kepada patient, waris patient apa, tak payah tamak. Saya amalkan tak payah tamak lah. Rezeki kita Allah Ta'ala tentukan. So macam mana pun dia akan datang kepada kita. So tak payah nak charge tinggi-tinggi. Okey, ada soalan. Hijau Langit dia kata, ada 25 ambulans dia kata kan. 25 orang driver dan beberapa orang staff. Staff tu bekerja full time ke part time, doktor? Semua full time. Semua full time. Saya tak ada part time, saya tak ada freelance. Saya tak percaya pada benda-benda tu semua. Freelance tak ada Freelance pun tak ada, part time pun saya tak ambil. Saya hanya ambil yang apa ni, bukan part time pun, dia sebagai first aiders untuk larian-larian untuk yang memerlukan tenaga yang ramai lah. Untuk just become as a first aider ke apa ke kan. Itu saya ambil daripada satu college mini. Daripada nilai. So saya ada persefahaman dengan college tu, CEO dia. Dan CEO dia bila kita minta dia akan bagi. Sebab dia pun nak latih kan. Dia punya pelajar-pelajar dia. So dia akan bantu kita daripada segi tu. Dan selagi my staff all are paid under my payroll. Tak ada yang part timers ataupun duit bawah meja ke selit dalam buku ke tak ada Saya tak amalkan benda tu. Tak ada saya dari 15 tahun saya buat bisnes sampai ke hari ni saya tak main duit. Saya tak nak kontrak macam tu lah. Maksudnya semua full time Cik Hijau Langit nama dia. Okey. Bagaimana melihat masa depan industri ambulans di Malaysia? Nampak industri ambulans tak, kalau sebenarnya industri hiburan. Ni industri ambulans ni. Dia akan jadi seperti taksi ataupun grab car. Macam tu je lah. Secara simple kalau saya nak cakap lah. Sebab 15 tahun saya buat ni memanglah saya banyak pengalaman. So kalau tanya future of industri ni, kalau tak dipantau, dikawal sedia dan buat macam apa, penstrukturan semula oleh agensi penguatkuasa atau agensi yang berkaitan, contoh kementerian kesihatan. So benda ni akan tak ada ni. Tak ada, akan ada satu standard. So semua orang boleh buka, semua orang boleh buat perniagaan ni tanpa ada sesuatu guideline, standard, spesifikasi. So apa akan jadi? Of course the demand is there. The demand is there and these people are now one way or another helping the government. Sebab ada banyak keperluan. So kalau nak letak beban ni kepada kementerian memang tak lepas. Sebab kementerian pun memang ada kekurangan ambulans. So tak boleh letak beban ni. So mereka memang perlukan support daripada private sector, but the only thing is we have to standardize. So we have to regulate this company. Mungkin akan jadi apa, ada Grab ambulance pula kemudian. Memang dah ada. Dia orang pakai app sekarang minta ni. Maksud saya akan jadi taksi dengan Grab ni sebab tak akan ada standard. So contoh macam Grab ni pun mula-mula memang tak ada regulation. Lepas tu baru Smart ambil alih, dia buat. Lepas tu sekarang driver, apa yang taksi timbulkan isu semua tu, dia masuk dekat Grab. So dia ada lah, dia orang bawa ke satu standard. Sekarang ni ambulans tak ada lagi lah. Tak ada apa-apa standard. Dan saya pun ada plan ataupun cadangan kepada kementerian untuk macam mana nak menstrukturkan. Saya tengah buat paper untuk kementerian. Wow. So untuk
cadang sajalah. Ya, Kita hanya boleh kita cadang. boleh cadang. Kita boleh cadang. So kita Untuk kebaikan dengan industri pengalaman saya 15 tahun dalam bidang ni yang saya tengok dalam persekitaran gitu, dengan apa yang ada NGO, dengan apa ni kerajaan, dengan pihak swasta pun terbagi kan. So kilang pun ada ambulans, construction firm pun ada ambulans, NGO pun, dan yang dulu kita tahu 2 NGO saja yang terkenal. Sekarang ni semua NGO, kebanyakan NGO dah mula ada ambulans. So apa kita nak buat dengan banyak ambulans ni? So tak boleh lah kan, macam mana kita sekarang ada terlampau banyak persatuan-persatuan. Semua ada persatuan. Okey. Baik. Jadi kita harap nanti kita dapat lagi tengok kat mana mungkin 250 biji ambulans. Selepas ini. Amin. Siapa tahu Cik Aisyah mungkin ada sedikit untuk penutup. Okey, saya harap agar paper doktor sampai ke pihak yang bertanggungjawab dan dapat memulihkan ataupun memperbaiki industri ambulans. Untuk kebaikan semualah. Untuk kebaikan syarikat dan juga kebaikan pengguna. Kami sebagai pengguna sangat berharap bila sakit kita rely on ambulans untuk betul. Baik, dah apa pun terima kasih kita cakap kepada Cik Aisyah Farid Hamzah, mentor perniagaan kita, membawakan satu perniagaan yang selesa lain dari yang lain. Terima kasih juga kepada Dr. Abdul Salim Syed Mohammad, pengarah urusan Mahamas Medic Services dan berharap bersama dengan kami di Bernama Radio. InsyaAllah minggu depan kita sesama lagi dengan Cik Aisyah. Ya, insyaAllah. Dengan benda yang lain pula. Tak pasti saya apa, tapi mungkin doktor boleh reply sebab ada juga yang minta kerja sana di live Facebook tu. Nanti doktor boleh reply. Dan untuk anda terus dengarkan kami, saya akan kembali